Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant. Subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubaraka. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita. Dan hari ini perbincangan kita adalah di muka surat 27. Jadi para jemaah harap dapat kita dapat buka kitab kita ya. Kita sambung hari ini pengajian kita di muka surat 27. Telah kita kupaskan orang fasik yang dan pelaku bid'ah dimakruhkan menjadi imam. Telah kita bincangkan, alhamdulillah. Hari ini kita akan meneruskan di muka surat 28. Telah kita bincangkan dibolehkan memisahkan diri dari imam kerana uzur. Minggu lalu telah kita bincangkan perkara tersebut, di mana kita boleh mufarakah. Sekiranya diperlukan, maka diperbolehkan bagi kita untuk bermufarakah. Telah kita kupaskan perkara tersebut juga, alhamdulillah. Kemudian hari ini selepas perbincangan itu, kita akan masuk muka surat 29 daripada kitab Fiqh Sunnah. Muka surat 29, tajuk seterusnya adalah mengulangi solat dengan berjemaah. Jadi bagaimana masalah mengulangi solat dengan berjemaah? Sekiranya seseorang itu telah pun mendirikan solat berjemaah, kemudian persoalannya boleh tak dia mengulangi solat berjemaah sekali lagi, solat yang sama atau sebagainya. Baik, kita kupaskan masalah-masalah ini. Dan hari ini kita akan masuk dalam masalah seterusnya selepas ini. Selepas imam memberi salam, imam sebaiknya imam pandang depan ke, imam nak pandang kanan, pandang kiri atau pandang jemaah. Apa imam harus lakukan? Dan apa imam harus baca selepas memberi salam? Adakah imam sebaiknya imam nak baca zikir, nak baca kuat ke, nak baca perlahan ke, nak berdoa bersama-sama imam makmum? Akan kita kupaskan nanti insya-Allah. Baik. Sebelum itu, tajuk seterusnya R. Jadi R ni bukan hanya A, B, C, D, E. Perbincangan kita daripada masalah jemaah ni, solat berjemaah, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Minggu lalu telah kita bincangkan Q, hari ini dalam masalah R. Baik. R, mengulangi solat dengan berjemaah. Penulis mengatakan, dari Yazid bin Aswad katanya, Yazid menceritakan bahawasanya solaina ma'an Nabi SAW fajar di Mina. Jadi beliau mengatakan bahawasanya suatu ketika mereka itu mendirikan solat bersama Nabi SAW di kawasan Mina. Mina tu kita tahu kan di mana? Kalau orang-orang yang tunaikan ibadah fardu haji, dia akan daripada Mekah dia pergi Mina, kemudian pada hari hari satu hari sebelum hari Arafah, mereka akan bermalam di Mina, mabit di Mina. Kemudian besoknya hari Arafah, mereka akan berwukuf di Arafah, kemudian bermabit di Muzdalifah, kemudian hari-hari berikutnya 3 hari mereka akan berada di Mina. Ini contoh para jemaah. Mereka juga ditutup bermabit di melontar jamrah di Mina. Itu kawasan Mina ya. Jadi Yazid bin Aswad menceritakan bahawasanya mereka pernah mendirikan solat bersama Nabi SAW di Mina. Solat apa? Solat fajar. Kita ingat, solat subuh sebaiknya kita dapat solat berjemaah. Sangat dituntut bagi para jemaah yang dirahmati Allah, kalau dapat kita cuba laksanakan solat subuh, solat isyak dan solat subuh berjemaah. Solat isyak berjemaah ibarat solat setengah malam. Kemudian solat subuh berjemaah ibarat solat 1 malam. Jadi sangat sayang dan rugi kalau kita tak dapat solat berjemaah ya. Okey, bukan hanya demikian, solat subuh kita tahu selepas solat subuh tak boleh solat ba'diyah.
dan tak ada solat itu adalah antara waktu-waktu yang dilarang. Ini beberapa perkara yang telah kita mengetahuilah secara umum. Baik, Yazid bin Aswad menceritakan bahawasanya mereka mendirikan solat bersama Nabi SAW di Mina dan mereka tunaikan solat subuh. Mereka tunaikan berjemaah. Kami pernah mengerjakan solat subuh di Mina bersama Nabi SAW. Ketika itu datang 2 orang dan kemudian menetap di atas kenderaannya. Nabi SAW memerintahkan supaya kedua orang itu dipanggil. Mereka datang dalam keadaan gemetar. Baginda bertanya, apakah yang mencegah kamu berdua untuk ikut mengerjakan solat bersama orang ramai? Bukankah kamu ini orang Islam? Keduanya menjawab, benar wahai Rasulullah. Tetapi kami telah pun mengerjakan solat di dalam khemah. Baginda SAW bersabda lagi, jika kamu berdua telah mengerjakan solat di kemahmu, lalu menjumpai imam sedang mengerjakan solat, maka ikutilah mengerjakan solat sekali lagi bersamanya. Sebab itu dikira sebagai solat sunat bagimu. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mendirikan solat bersama para sahabat. Kemudian ada 2 orang datang. Kemudian Nabi bertanya, apa yang menghalang kalian daripada mendirikan solat? Pasal mereka tak solat bersama-sama jemaah. Jadi apabila mereka ditanya, mereka pun katakan, oh kami dah solat tadi, tempat kemah, dah solat dah. Jadi Rasulullah SAW menegur, bukankah kamu ni orang Islam? Maka kalau kamu dah solat, bertemu dengan satu lagi jemaah yang memang nak tunaikan solat, katakan di masjid, maka tak salah untuk kalian tunaikan solat bersama-sama jemaah itu. Di sini para jemaah dapat kita lihat bagaimana dapat kita renungkan, sedangkan mereka tu dah tunaikan solat. Kita mengetahui solat fardu hanya tunaikan 1 hari sekali. Once kita dah tunaikan solat fardu, dah tak perlu tunaikan solat fardu sekali lagi. Bahkan tak boleh tunaikan solat fardu sekali lagi kerana hanya 1 solat fardu dalam waktu itu. Kerana solat yang diwajibkan ada 5 waktu. Tak boleh kita tambah waktu yang ke-6 dan sebagainya. Jadi orang ni telah pun tunaikan solat. Namun Nabi SAW menggalakkan mereka, bertanya, kenapa tidak tunaikan solat bersama kami? Jadi kalau kita bertemu dalam keadaan sedemikian, walaupun kita telah pun tunaikan solat, daripada tak buat apa-apa, boleh kita tunaikan solat. Apatah lagi kalau kita tunaikan solat tadi kat rumah sendirian atau sebagainya, walaupun berjemaah. Kemudian ada di masjid, ada pak lebay ke, tok kiai ke, pemimpin ada kat situ yang ingin menjadi imam, mengimamkan solat, sangat sayang tak dapat solat bersama-sama, maka kita pun boleh tunaikan solat bersama-sama. Solat yang kedua ni macam mana? Solat yang kedua ni kita niat sebagai solat sunat. Kita telah pun tunaikan solat fardu, maka ini tunaikan solat sunat. Jadi kalau kita dah tunaikan solat fardu, kalau solat zuhur katakan, dan kita kat rumah dah pun tunaikan solat fardu zuhur, ba'diyah zuhur, datang masjid kebetulan sedang tunaikan solat berjemaah, katakan masjid lewat solat, katakan boleh kita tunaikan solat, kita niat sengaja aku tunaikan solat sunat kerana Allah. Jadi kita tahu solat sunat kita boleh laksanakan bila-bila masa sahaja, asalkan bukan waktu yang dilarang. Bahkan kalau kita renungkan, perkara ini berlaku selepas solat subuh. Kita tahu selepas solat subuh itu memang adalah waktu yang dilarang. Jadi Nabi SAW masih menegur mereka supaya boleh bagi mereka mendirikan solat sekiranya diperlukan, apatah lagi kalau boleh timbul fitnah. Ini penting. Ya? Apatah lagi kalau boleh timbul fitnah. Contoh, kita dah solat kat rumah, kemudian kita masuk masjid atau kita pergi madrasah, tempat pengajian kita. Jadi kalau kita tak tunaikan solat, bimbang-bimbang, kadang-kala memang sedang berlaku fitnah, dengar-dengar orang ni suka tinggal-tinggalkan solat. Kau tengok nanti orang kita datang ni, dia datang, dia tunaikan solat tak? Kan dah terbukti kan dia tak solat, dia memang tak solat punya orang. Kalau dah tahu boleh timbul fitnah sedemikian, walaupun kita dah solat, kita tunaikan solat berjemaah. Ataupun fitnahnya, contohlah ya, kita dah tunaikan solat, betul. Tetapi tersebar fitnah, kononnya kita ni benci kepada imam. Mereka ni memang benci pada imam kita ni. Mereka ni memang nak memecah belahkan umat. Memang nak memecah belahkan. Tak boleh solat bersama-sama lah, mereka tuduh kita kafir lah dan sebagainya. Kalau dengan demikian hanya kita datang pula, kita memang dah tunaikan solat. Kemudian kita tak solat bersama jemaah,
memang terbuktilah apa yang difitnahkan tu betul, nescaya demi elakkan fitnah, tunaikan solat berjemaah. Habis Ustaz, saya dah tunaikan solat kat rumah. Tak mengapa. Kita dah tunaikan solat kat rumah ke, kita dah tunaikan solat tadi, ini solat sunat bagi kita. Dan apa, demi mengelakkan fitnah supaya orang tidak tuduh atau orang tidak menyebarkan fitnah tanpa mereka mengetahui. Diperbolehkan. Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan lafaz yang lain, riwayat yang lain, riwayat cerita yang sama tapi mempunyai lafaz kata-kata yang lain, yakni jika kamu berdua telah mengerjakan solat, Nabi menjelaskan, di perkemahan lalu datang ke masjid, yakni orang ramai sedang mengerjakan solat berjemaah, maka kerjakanlah solat bersama mereka, itulah sunat bagimu. Di sini bagi para jemaah dapat kita lihat, sebagai seorang Islam kita kena bijak membagi masa, bijak menyesuaikan diri, agak-agak kalau boleh timbul fitnah, nescaya jangan sampailah tertimbul fitnah. Jangan sampai dengan kita tak tunaikan solat berjemaah itu, kata-kata nista ataupun fitnah atau tuduhan atau tomahan berleluasa. Maka tunaikan solat, jadikan itu sebagai solat sunat. Walaupun kita telah pun tunaikan solat di rumah atau di tempat lain tadi. Hadis ini menjelaskan, menegaskan, Al-Imam Syed Sabiq rahimahullah mengatakan, hadis ini menegaskan bahawasanya seseorang yang sudah mengerjakan solat fardu secara berjemaah atau telah pun tunaikan solat fardu secara sendirian, kemudian mendapati jemaah yang lain sedang mengerjakan solat di masjid, maka dia disyariatkan untuk mengulangi solatnya dengan niat sunat. Maka dia dibolehkan mendirikan solat dengan niat sunat. Dan diriwayatkan bahawasanya Huzaifah pernah mengulangi solat zuhur, telah pernah mengulangi solat asar, pernah mengulangi solat maghrib, padahal dia telah pun mengerjakannya sebelum itu dalam keadaan berjemaah. Ini contoh para jemaah. Maka diperbolehkan. Dalam nokta ini, contohlah, kalau dapat, memang baik bagi kaum muslimin dapat mendirikan solat di masjid. Katakan kita tunaikan solat di masjid, solat isyak lah katakanlah ya. Selepas tunaikan solat fardu isyak di masjid, kemudian isteri pula nak tunaikan solat berjemaah. Jadi bagaimana? Selepas solat isyak di masjid, lepas tunaikan solat, jangan solat ba'diyah. Ya? Tak perlu solat ba'diyah isyak di masjid, kemudian balik ke rumah. Balik ke rumah, katakan isteri ada di rumah. Jadi tadi kita dah tunaikan solat isyak di masjid. Jadi kita sekarang isteri katakan ajak, yuk bang, saya pun nak rasa sekali-sekala solat berjemaah, abang pergi masjid, saya kurang sihat tak dapat pergi masjid. Kalau gitu, selepas balik tadi, si suami tadi, si bapa tadi boleh terus menjadi imam, lalu isterinya menjadi makmum. Boleh. Habis kan suaminya dah tunaikan solat, tak mengapa. Suaminya tadi kali ini niat solat sunat. Sengaja aku tunaikan solat sunat kerana Allah. Sunat apa? Sunat apa sekalipun boleh. Niatkan solat sunat mutlak. Sengaja aku tunaikan solat sunat kerana Allah. Kerana isterinya, niatkan sengaja aku tunaikan solat fardu isyak menjadi makmum kerana Allah. Alhamdulillah. Ini contoh beberapa perkara yang boleh kita lakukan. Jadi bagi para suami, alhamdulillah mulai besok nak pergi masjid dah tak perlu register. Mulai 1 September. Alhamdulillah. Maka saya galakkan diri saya sendiri, saya galakkan jemaah, rebutlah peluang ini. Makmurkanlah masjid. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita ujian. Suatu masa ketika dahulu tak dapat kita pergi masjid. Kini alhamdulillah telah dapat semula untuk kita memakmurkan masjid. Raih peluang ini para jemaah, rebut peluang ini. Tunaikan solat fardu seberapa yang termampu berjemaah di masjid. Bagi kaum muslimat, kalau nak ikut suami pergi masjid, alhamdulillah. Kalau tak ikut suami pergi masjid, katakan seperti mana saya katakan tadi, selepas solat fardu isyak, suami kalau balik, kalau isteri belum solat, maka suami boleh imamkan solat untuk bersama isteri tadi. Suami solat sunat, isteri solat fardu. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan perbincangan di muka surat 30. Diriwayatkan bahawasanya Anas mengerjakan solat subuh bersama Abu Musa di tempat penjemuran kurma. Ya, Anas tunaikan solat subuh bersama Abu Musa di tempat kawasan kurma lah ya. Lalu keduanya datang ke masjid dan ketika solat baru saja hendak dimulakan,
Akhirnya keduanya tadi mengerjakan solat sekali lagi. Di mana ketika itu yang bertugas sebagai imam adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah pula menjadi imam pada ketika itu. Sedangkan Anas dah pun tunaikan solat subuh. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, La tusallu salatan fi yaumin marratain. Nabi pernah menjelaskan, janganlah kalian mengerjakan satu jenis solat sebanyak 2 kali dalam sehari. Memang ada hadis. Dalam satu hari tu jangan kita tunaikan satu solat 2 kali. Yang ini solat zuhur dah tunaikan, jangan solat lagi. Solat subuh dah tunaikan, jangan solat lagi. Habis kalau gitu macam mana? Di sini seperti yang saya katakan, yang kita nak tunaikan ni adalah solat sunat, bukan solat fardu subuh. Bukan solat fardu zuhur. Jadi solat fardu subuh atau fardu zuhur telah pun kita melaksanakannya, maka tidak harus kita mendirikan solat fardu satu hari sebanyak 2 kali. Alhamdulillah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Ibnu Abdul Bar menjelaskan hadis ini dengan berkata, Imam Ahmad dan Imam Ishaq bersetuju bahawasanya yang dimaksudkan sabda Nabi SAW, yakni la tusallu salatan fi yaumin maratain. Jangan kalian tunaikan satu jenis solat pada satu hari, dalam satu hari sebanyak 2 kali. Jadi Ibnu Abdul Bar menjelaskan bahawasanya itu adalah seseorang yang mengerjakan solat fardu dan tidak lama kemudian dia mengerjakan solat yang sama dengan niat solat fardu juga. Ini adalah yang dilarang oleh Nabi SAW dalam sabdanya tadi. Kerana apa? Kerana kita tak nak sampai kita membuat syariat baru, satu hari solat fardu 6 kali pula. Atau satu hari solat fardu 7 kali pula. Pasal dia dah tunaikan solat zuhur, ditunaikan sekali lagi. Jangan. Jadi solat fardu maksimum satu hari 5 kali dan itulah yang dituntut. Minimum 5 kali, maksimum 5 kali solat fardu. Jangan kita tambah. Sebab tu Nabi SAW katakan, jangan kita solat satu jenis solat sebanyak 2 kali dalam satu hari. Tetapi jika solat sunat, solat yang kedua diniatkan sebagai solat sunat dengan berjemaah, sebagaimana yang diperintahkan dalam sabda Nabi SAW sebelum ini terhadap sahabat-sahabatnya tadi, maka yang demikian itu tidak termasuk mengulangi solat fardu sebanyak 2 kali. Sebab solat yang pertama dilakukan dengan niat fardu, manakala solat yang kedua pula dilakukan dengan niat solat sunat. Jadi hadis tersebut tidak bermaksud melarang mengulangi solat seperti mana yang dijelaskan di atas. Sedangkan solat sunat kita mengetahui, kita digalakkan mendirikan solat sunat. Digalakkan memperbanyakkan solat sunat. Solat selepas solat fardu zuhur, kalau kita nak buat 2 rakaat, silakan. Nak buat 4 rakaat, silakan. Selepas 4 rakaat katakan tak tahu apa nak buat kat rumah ya, yalah aku nak solat lah. Diperbolehkan. Bahkan di sebelah siang kita tak tahu apa nak buat dia, aku nak solat istikharah, aku nak solat taubat, aku nak solat tasbih. Diperbolehkan. Ini contoh para jemaah. Selagi mana bukan pada waktu-waktu yang dilarang. Begitu juga antara maghrib dan isyak. Selepas maghrib, sambil kita menantikan isyak, sama ada kita nak baca Quran, sama ada kita nak berzikir atau nak perbanyakkan solat, semuanya diperbolehkan tanpa batasan. Kita nak buat 2 rakaat itu, kita nak buat setengah jam, 30 minit, boleh. Kita nak buat 2 rakaat itu, kita nak buat 10 minit, 3 kali, 3 jenis solat pun boleh. Ini contoh para jemaah. Alhamdulillah. Baik. Tajuk seterusnya. S. Imam disunatkan menghadap ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri selepas mengucapkan salam dan berpindah daripada tempatnya. Baik, perbincangan kita. Perbincangan kita ini adalah hubungan imam dan makmum ketika solat. Selepas solat. Selepas imam memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang imam harus lakukan? Di sini kita nak tengok. Adakah imam harus terus pandang ke arah kiblat? Adakah imam harus berzikir atau tidak? Secara umum pada jemaah yang dirahmati Allah, kita mengetahui imam ataupun kita mengetahui selepas kita mendirikan solat, kita disunatkan membaca beberapa wirid-wirid
termasuklah zikrullah dan istighfar. Jadi secara umum para jemaah, selepas kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi, selepas pandang kanan, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kemudian pandang kiri, ni kiri saya ya, pasal saya tengok video terbalik, jangan kita confuse pula. Jadi selepas kita memberi salam, sebelah kanan Assalamualaikum, kemudian beri salam sebelah kiri Assalamualaikum, secara umum kita disunatkan beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. Mohon pengampunan Allah. Kemudian kalau kita nak baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Silakan, boleh. Cuma persoalan kalau kita jadi imam pula, bagaimana? Kalau kita jadi imam pula para jemaah, kita tetap disunatkan memberi salam. Kita selepas memberi salam, kita tetap disunatkan beristighfar. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Cuma dalam kita istighfar para jemaah, jangan kita beristighfar dengan suara yang kuat. Jangan selepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jangan. Jangan dengan kuat. Kadang-kadang sebagian masjid tu, selepas dia beri salam tu, maka dia pun membaca zikrullah, membaca istighfar dengan suara yang lantang. Makruh. Kerana apa? Beberapa perkara. Pertama, selepas dia memberi salam tu, ada di antara jemaah kat belakang tu, ada yang mungkin masbuk dan mereka perlu sambung solat mereka, sempurnakan bilangan rakaat yang tertinggal. Jadi kalau mereka selepas beri salam, mereka pun bangun, kemudian kita dengan imam dengan suara yang kuat, Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menjejas makmum yang belakang. Tak wajar. Ya. Maka sebab ini kalau kita nak istighfar, memang kita dituntut istighfar, istighfarlah dengan perlahan. Astaghfirullahalazim. Istighfar sendiri. Kalau kita nak dengarkan jemaah kat belakang istighfar kita, kita sepoi-sepoikan dia macam Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jadi imam kalau kita nak supaya jemaah tahulah apa yang kita baca. Ini contoh para jemaah. Ya, jangan kita baca dengan kuat. Pertama sekali dia boleh menjejas jemaah di belakang yang perlu menyempurnakan bilangan rakaat yang tertinggal. Kedua pula, dia itu menyalahi sunnah. Mengikut sunnah, selepas seseorang itu beristighfar, selepas memberi salam, dia tidak wajar membaca zikrullah tadi dengan suara yang kuat atau lantang. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan perkara ini dalam kitab Al-Majmu', bahawasanya disunatkan imam selepas memberi salam itu, kalau nak berzikir, mestilah berzikir dengan suara perlahan dan bukan dengan suara kuat dan bukan dengan suara lantang. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Itu pertama. Kedua, selepas kita memberi salam, imam disunatkan beralih tempat duduk. Beralih tempat duduk, katakan sekarang sedang pandang kiblat, jadi sama ada dia pandang ke arah kanan atau pandang ke arah kiri atau pandang ke belakang, pandang makmum. Itu disunatkan. Sebaik-baiknya kalau kita menjadi imam itu, kita mengikut perkara-perkara sedemikian. Baik. Jadi penulis menyebutkan di muka surat 31. Imam disunatkan menghadap ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri selepas mengucapkan salam dan berpindah dari tempat duduknya. Ini berdasarkan beberapa hadis. Antara lain adalah hadis Hubayshah bin Hulq dari ayahandanya. Katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ummuna fayansarifu ala janibaihi jami'an ala yaminihi wa ala shimalihi. Beliau menceritakan Nabi SAW selalunya apabila menjadi imam solat kepada kami, solat bersama kami, selepas selesai mengerjakan solat, baginda menghadap ke sebelah kanan atau menghadap ke sebelah kiri. Jadi selepas memberi salam,
Imam tu jangan pandang depan, tapi sama ada menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Ini contoh para jemaah mengikut sunnah. Inilah kebiasaan media amalan para ulama, di mana Nabi SAW terkadang menghadap ke sebelah kanan atau terkadang menghadap ke sebelah kiri. Kita lihat keadaan bagaimana jemaah dan sebagainya. Kedua-dua cara ini memang dilakukan oleh Nabi SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza salama. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda telah memberi salam, lam yaqut illa miqdara ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi Aisyah menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas memberi salam, baginda uh, idza salam lam yaqut illa miqdara ma yaqul. Baginda tidak duduk lama kecuali setakat membaca beberapa kalimat, antara lain Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Lalu baginda pun bangun. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini menunjukkan bahawasanya apabila Nabi SAW sudah mengucapkan salam, baginda tidak mengalihkan tempat duduknya sebelum membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, yang bermaksud ya Allah engkau lah yang maha sejahtera, kesejahteraan hanya datang daripadamu, maha mulia wahai zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ini contoh. Menurut riwayat Imam Ahmad pula dan Imam Bukhari dari Ummu Salamah katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi salam, qaman nisa, maka kaum muslimat pun berdiri. Ya, qaman nisa, kaum muslimat pun berdiri selepas salam, dan baginda sebelum berdiri tetap berada di tempat duduknya sehingga beberapa saat kemudian. Menurut perkiraan kami, tetapi Allah lebih maha mengetahuilah. Maksudnya baginda berbuat demikian itu supaya kaum muslimat pulang terlebih dahulu sehingga mereka tidak bersamaan pulang dengan kaum lelaki ketika keluar dari masjid. Jadi kita dapat lihat para jemaah, jadi apabila Nabi SAW mendirikan solat, selepas memberi salam, baginda masih pandang ke depan, maka kaum muslimat pun bangun, keluar, baru baginda akan toleh ke kanan atau toleh ke kiri. Ada banyak pengajaran di sini. Antara pengajarannya adalah disunatkan imam selepas memberi salam untuk insiraf, gerak tukarkan tempat duduknya, pandang kanan atau pandang kiri atau pandang jemaah. Itu nukta pertama. Tetapi baginda SAW kadang-kadang memberi sedikit masa kalau sekiranya ada kaum muslimat. Kalau memang ada kaum muslimat, baginda pandang depan, dan selepas memberi salam, kaum muslimat pun bangun lalu pulang. Di sini dapat kita lihat supaya tidak ada percampuran aduk, percampuran antara kaum muslimat dan muslimin untuk elakkan fitnah. Pengajaran ketiga, jadi orang akan bertanya, Ustaz, kaum muslimat bangun tu, jadi mereka tak zikir bersama-sama Nabi ke? Mereka tak doa bersama-sama Nabi ke? Di sini hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat berdasarkan riwayat-riwayat bahawasanya sunnahnya selepas memberi salam itu, maka para jemaah sebaiknya adalah berzikir. Kalau nak berzikir, nak bertasbih, nak bertahmid, nak bertahlil, nak baca subhanallah, nak baca alhamdulillah, nak baca Allahu Akbar, semua baca sendiri-sendiri. Itu sunnahnya. Itu yang paling terbaik sebenarnya. Jadi sebenarnya hubungan antara imam dan makmum, imam dengan makmum hubungannya bermula dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Maksudnya bermula dengan takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram, sebelum imam Allahu Akbar, sebelum takbiratul ihram, belum ada hubungan imam dan makmum. Kalau ada di antara makmum terpaksa keluar atau sebagainya, tak mengapa. Dan bahkan makmum tak wajib gerak mengikut imam kerana belum mulakan solat. Solat hanya dimulakan dengan takbiratul ihram. Selepas takbiratul ihram, makmum wajib mengikuti imam. Kemudian solat berakhir dengan memberi salam. Apabila imam telah memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habislah hubungan imam dan makmum. Nescaya pada ketika itu
Kalau sekiranya ada di antara makmum yang ada urusan, terpaksa bangun dan pergi, silakan. Kita yang makmum yang lain tak boleh dan tak wajar katakan dalam hati, ni apa ni makmum tak ada adab. Imam belum bangun, dia dah bangun. Ni apalah makmum bukan nak baca zikrullah ke, bukan nak baca doa selepas solat terus bangun tinggalkan imam. Jangan kita faham kata demikian. Kerana mungkin ada di antara mereka ada urusan. Apatah lagi kita hidup di Singapura ni, kadang-kadang mereka terpaksa park kereta mereka kat tepi saja, atau mereka itu sedang menghantar makanan, lalu kawasan kita, lalu dengar azan, stop seketika, lepas tu nak terus sambung tugas untuk menghantar makanan, menghantar surat atau apa sekalipun. Jadi memang sebaiknya dalam hal sedemikian, lepas salam, kalau perlu bangun, bangun. Jangan sampai kereta kita blocking jalan raya. Ini contoh. Cuma persoalannya adalah, adakah seorang makmum yang selepas imam beri salam lalu dia tidak zikir bersama imam, adakah itu dikira sebagai biadab, kurang ajar? Jawapannya tidak. Kalau itu kita jadikan kayu ukur sebagai biadab dan kurang ajar, nescaya para sahabat pun melakukan demikian. Jadi kita tak boleh maksudnya menilai seseorang itu dengan nilaian kita sendiri. Kayu ukur kita adalah bagaimana sunnah Nabi SAW. Tidak dinafikan. Paling afdal, paling baik memang mengikut sunnah. Selepas memberi salam, kita berzikir. Kita beristighfar, kita berzikir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Memang kita digalakkan membaca ayatul kursi dan kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, memang disunatkan. Cuma persoalan, adakah membaca zikir tadi semua perlu kita baca bersama-sama imam? Jawapannya tidak. Adakah selepas salam, imam wajib memimpin kita, memimpin jemaah membaca zikrullah tadi semua? Jawapannya tidak. Zikrullah selepas salam, selepas solat, wirid-wirid memang disunatkan. Tetapi afdalnya disunatkan kita baca sendiri-sendiri. Hubungan imam dan makmum telah terputus, telah berakhir dengan memberi salam. Ini contoh para jemaah. Habis Ustaz, kalau gitu kenapa masyarakat kita ni selalu selepas kita memberi salam, imam memimpin zikir dan sebagainya? Memimpin zikir selepas salam itu memang diperbolehkan, bahkan kadang-kadang digalakkan, tujuannya untuk mengajar, untuk membiasakan jemaah. Contohlah ya, kita ni pergi luar negara, lalu sampai ke satu kawasan, orang-orang yang baru masuk Islam ke, Dayak ke, orang asli ke, atau kita berada di madrasah budak-budak yang tak tahu lepas salam nak baca apa ya. Itu nescaya tujuannya untuk mengajar, diperbolehkan. Jadi selepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita baca dengan kuat supaya jemaah dapat dengar sebagai pengajian, pelajaran. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Lalu kita baca ayatul kursi. Lalu kita baca subhanallah, 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 subhanallah. Jadi jemaah dapat dengar, oh rupanya lepas salam tu kita beristighfar. Oh lepas tu kita baca ayatul kursi. Oh lepas tu kita baca subhanallah. Lepas tu alhamdulillah. Lepas 33 kali Allahu akbar. Oh begitu, begini dan begitu. Ini contoh, tujuannya untuk mengajar. Ada di antara jemaah mungkin tak pandai berdoa, maka imam pun selepas salam untuk mengajar, maka dia pun baca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Contoh. Jadi maksudnya imam membaca tu semua tujuannya untuk berdoa, untuk berzikir pada Allah. Pada masa yang sama tujuannya untuk mengajar. Ada disebutkan dalam kitab-kitab, kalau tujuan untuk mengajar diperbolehkan.
Tetapi kalaulah semua dah pandai, afdalnya, afdalnya, afdalnya selepas memberi salam, membaca sendiri-sendiri. Bahkan kalau kita berada di madrasah ke, memang semua memang dah berilmu lah maksudnya, lepas beri salam, istighfarlah sendiri. Subhanallah nak baca 33 kali, baca sendiri. Allahu Akbar 33 kali, baca sendiri. Siapa nak baca doa, silakan. Tak nak baca doa pun silakan. Sebab tu kalau kita lihat, berdasarkan itulah ya, kalau kita pergi Masjidil Haram, kalau kita pergi Mekah dan Madinah, kita tengok ada tak imam selepas salam dibacakan zikir, wirid-wirid tadi dengan kuat sedemikian? Jawapannya tak ada. Adakah imam tak baca? Oh no, imam baca. Cuma baca sendiri-sendiri. Afdalnya adalah dibacanya sendiri-sendiri. Ini tujuannya. Masalahnya adalah kadang-kadang kita ni jahil. Apabila kita tak tahu, kita dah terbiasa dengan apa yang kita lakukan, kemudian kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, kita pergi sebahagian tempat, kemudian di tempat itu masjid tersebut tak baca, kita rasa yang masjid itu salah. Kita rasa imam ni tak salah. Imam ini ikut pendapat apa ni? Kependirian apa ni? Golongan apa ni? Sedangkan dia ikut sunnah Nabi SAW. Ini contoh para jemaah yang dinamakan Allah. Jadi maksudnya diperbolehkan untuk imam selepas memberi salam, toleh ke kanan, kemudian toleh ke kiri atau toleh ke belakang. Jadi pada masa sama kalau kita tahu jemaah yang tak terbiasa, mungkin kita nak mengajar, silakan. Kemudian kita boleh biasakan baca bersama-sama, berzikir bersama-sama, tujuannya untuk mengajar. Cuma masyarakat kita seperti yang saya katakanlah, kadang-kadang kita tak terbiasa dengan perkara-perkara yang jarang ataupun berlainan dengan amalan kita dan suka kita mudah menuduh. Itu yang buat kadang-kadang imam sampai hari ini lepas 20 tahun, lepas 40 tahun kat masjid yang sama, surau yang sama pun masih lakukan sedemikian, takkan hari-hari nak mengajar. Contohlah ya, dah pandailah sepatutnya. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Itu nokta S. Tajuk S adalah imam disunatkan menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri atau menghadap ke belakang. T. RST. Lepas T, U. Sekarang T muka surat 32. Tempat imam atau makmum yang lebih tinggi. Okey, baik. Kalau sekiranya kita nak tunaikan solat, apa hukumnya kalau imam berdiri lebih tinggi daripada makmum? Imam berdiri tingkat 1, makmum berdiri tingkat basement. Imam berdiri tingkat 2, makmum berdiri tingkat 1. Versus makmum lebih tinggi daripada imam. Imam tingkat 1, makmum tingkat 2. Mana yang lebih afdal? Bagaimana caranya? Boleh tak imam lebih tinggi daripada makmum atau imam lebih rendah daripada makmum? Ini persoalan kita. Penulis mengatakan, Al-Imam Syed Sabiq rahimahullah menjelaskan di muka surat 32. Seorang imam dimakruhkan berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada makmum. Ya, jadi afdalnya imam jangan berdiri lebih tinggi daripada makmum. Jangan elevated. Ini contoh. Biar sama atau kalau perlu imam lebih rendah, bukan imam lebih tinggi. Seorang imam dimakruhkan berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada makmum. Dalilnya adalah hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, katanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqumal imamu fawqa syai'un wan nasu khalfahu ya'ni asfala minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang imam berdiri di atas sesuatu sementara makmum berada di bawahnya atau lebih rendah daripada. Kalau kita contoh ya, kita gunakan akal. Kita suka gunakan akal. Imam datang. Maka imam ni kita nak tempat dia lebih tinggi kerana kita nak letak martabat dia lebih tinggi. Maka kita letak kadang-kala letak papan ataupun kalau kita letak bukan bangku lah, kita letak sesuatu kayu yang lebih besar, kita lebih tinggikan, elevatedkan si imam tadi, contoh. Ataupun kita letak sejadahnya 1, 2, 3, 4, 5. Tebal sejadah imam. Sebenarnya makruh. Jadi masalahnya kita tak terbiasa dengan perkara ini. Kita ingat gunakan akal ni, imam kita letak tinggi-tinggi.
tebal sejadah imam lebih much higher daripada makmum, atau kita buat something elevated, ada sesuatu yang menonjol yang tinggi, bangku ke papan ke sesuatu, jadi imam berdiri tinggi dimakruhkan. Rasulullah melarang, ya. Jadi Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam sebuah hadis, ya, Abu Mas'ud Al-Ansari menceritakan, naha Rasulullah SAW, Nabi SAW melarang an yaqumal imamu fawqa syai', di mana Rasulullah melarang di mana imam berdiri di atas sesuatu, fawqa syai'un, berdiri di atas sesuatu, fawqa syai'in, di atas sesuatu, wan nasu khalfahu, sedangkan manusia di belakangnya, para jemaah di belakangnya, yakni asfala minhu, mereka adalah lebih rendah daripada imam. Imam lebih tinggi. Rasulullah melarang. Ya. Dari Hammam Al-Harith, yakni beliau menjelaskan, Huzaifah pernah menjadi imam kepada orang ramai di kota Madain sambil berdiri di suatu tempat yang lebih tinggi. Melihat itu, Abu Mas'ud pun menarik gamisnya supaya turun ke tempat yang lebih rendah. Selepas solat dilaksanakan, dia berkata, tidakkah kami mengetahui bahawasanya mereka dilarang berbuat demikian? Huzaifah menjawab, ya benar. Aku baru teringat selepas kamu menarik gamismu tadi. Jadi Huzaifah katakan, aku baru teringat apabila kalian menarik gamisnya supaya dia tidak berdiri terlalu tinggi. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah, bagi mereka-mereka yang menjadi imam, begitu juga bagi para pentadbir masjid, walaupun niatnya baik untuk memuliakan imam, tetapi janganlah letak sejadah imam itu terlalu tinggi. Jangan sejadah imam sampai berlapis, 4, 5, 6 lapis. Sedangkan makmum berada di belakang lebih rendah daripada imam. Kita merasakan sangkaan kita ingin memuliakan imam, sangkaan kita ianya baik, tetapi Nabi SAW melarang. Naha Rasulullah SAW an yakuma al-imamu fawqa syai'in. Ya, baik. Jadi Huzaifah dalam perkara apabila beliau diingatkan, maka beliau pun baru mengatakan, baru beliau teringat. Tetapi sekiranya imam mempunyai tujuan tertentu. Baik, orang kata, Ustaz, kalau dalam sesuatu dalam keadaan tertentu, kita nak suruh imam berdiri satu tempat yang lebih tinggi. Ya, nak suruh imam berdiri tempat yang lebih tinggi, tujuannya apa? Supaya jemaah kat bawah boleh tengok. Contohlah, kita berada kat school hall ataupun di suatu tempat yang ada pentas. Jadi kita kata, imam, awak solat kat atas tu boleh tak? Harap kat bawah ni semua para peserta nak tengok imam macam mana solat. Macam mana solat rukuknya, iktidalnya, sujudnya, ikut sunnah macam mana. Jadi imam awak solat kat atas, kita kat bawah semua duduk kat bawah tengok. Tadi Ustaz kata tak boleh imam berada di atas. Tetapi bab ni lain. Ini bab pengajian. Kalau betul-betul untuk tujuan pengajian, bukan permanently, bukan untuk jangka panjang. Sekali-sekala untuk pengajian, untuk mengajar, diperbolehkan. Tetapi kalau kebiasaan sampai di masjid meletakkan lebih tinggi untuk imam, itu yang dilarang. Jadi penulis mengatakan, tetapi sekiranya imam mempunyai tujuan tertentu di sebalik meninggikan tempatnya ketika solat, maka demikian tidaklah dimakruhkan, sebagai contoh untuk tujuan pengajian. Dalilnya adalah hadis di mana Sahal bin Sa'ad Al-Sa'idi menceritakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW duduk di atas mimbar pada hari pertama penggunaan mimbar itu. Baginda bertakbir dan rukuk di atasnya. Kemudian turun dengan melangkah sambil mundur, lalu baginda sujud di atas lantai mimbar. Selepas itu, baginda kembali naik ke atas mimbar. Selepas solat, baginda menghadap orang ramai dengan bersabda, wahai manusia. Jadi selepas solat, baginda mengatakan, ayuhan nas, innama sana'tu hadha innama sana'tu hadha lita'tamun bi walitata'allamun solati. Wahai manusia, sebenarnya aku berbuat demikian itu supaya kamu dapat mengikuti dan dapat mempelajari caraku mengerjakan solat. Maka tujuannya untuk pengajian diperbolehkan. Bagaimanapun, dibolehkan juga tempat berdiri makmum. Bagaimanapun, yang kita katakan dilarang imam berdiri lebih tinggi, tetapi dibolehkan
makmum berdiri lebih tinggi daripada tempat berdirinya imam. Dalilnya al-hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Mansur Al-Syafi'i Al-Baihaqi yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq daripada Abu Hurairah. Bahawasanya dia pernah mengerjakan solat di sebelah atas masjid dengan bermakmum kepada orang ramai. Contohnya, imam tingkat 1, jemaah tingkat 2. Di mana imam tingkat 1, kaum muslimat tingkat 2, diperbolehkan. Tetapi kalau imam tingkat 2, kaum muslimin tingkat 1, tak digalakkan. Diriwayatkan dari Anas bahawasanya dia pernah mengerjakan solat dalam sebuah bilik tidur kediaman Abu Nafi' yang terletak di sebelah kanan masjid. Tempatnya agak tinggi dan bilik itu mempunyai satu pintu yang menghadap ke masjid. Dari tempat itulah dia mengikuti solat berjemaah dan tidak seorang pun daripada kalangan sahabat yang menentang masalah tersebut. Ini contoh-contohlah di mana keadaan makmum yang lebih tinggi diperbolehkan. Imam Syaukani berkata, jika tempat makmum itu melebihi ketinggian yang sewajarnya, misalnya dengan ketinggian 200 hasta, sehingga makmum tidak dapat mengetahui gerak-gerik imam, maka hal ini tentunya dilarang berdasarkan ijma' ulama tanpa wujud perbezaan pendapat di kalangan mereka. Sama ada di dalam masjid ataupun di tempat lain. Tetapi apabila ketinggiannya sekurang-kurangnya 300 hasta, maka mengikut hukum akal asal diperbolehkan. Sebab memang tidak ada satu dalil pun yang melarangnya. Hukum asal ini diperkuatkan oleh tindakan Abu Hurairah sebagaimana disebutkan sebelum ini, di mana tidak seorang pun daripada kalangan sahabat yang melarang, memprotes baginda beliau itu melakukannya. Maka di sini hendak kita lihat, Ustaz, diperbolehkan makmum berada lebih tinggi. Makmum tingkat 2, imam tingkat 1, boleh tak? Silakan. Makmum tingkat 4, imam tingkat 1, boleh tak? Daripada tingkat 4, nampak tak? Nampak. Di Masjid Darul Ghufran ke, di Masjid An-Nahdah yang tinggi atau sebagainya, diperbolehkan. Tetapi Ustaz, makmum tingkat 28. Tingkat 28, imam tingkat 1. Nampak tak? Jadi di sini kita kena lihat kepada kebiasaan dan kepada konteks sesuatu. Jadi yang penting kita boleh nampak imam dan memang tak ada masalah di dalam untuk kita mengikuti bagaimana pergerakan imam. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, perbincangan kita dalam bab ini. Dilarang imam lebih tinggi, much more higher than makmum. Kalau tingginya imam tapi setakat satu sejadah, diperbolehkan. Ya, tetapi jangan, maksud saya tadi, tinggi kita letak something elevated, kita bina sesuatu yang memang elevated, tak boleh. Atau sejadah imam kita letak bertinggi-tinggi 4-5 lai, tak boleh. Pernah saya menjadi imam di sebahagian masjid, lihat keadaan sejadah yang betul tebal, terpaksa saya keluarkan sejadah. Keluarkan 2-3 sejadah, letak kat tepi, kemudian saya solat. Cuma masalahnya, kadang-kadang orang yang tak faham. Orang tak faham ni kata, ada pula ustaz ni. Ni contoh. Masalahnya kita ni, apabila kita kurang faham sesuatu perkara, kemudian kita rasa orang yang buat betul nak cuba perbetulkan, kita rasa ngada-ngada atau sebagainya. Ini masalah orang Melayu kita lah. Jadi demikianlah halnya para jemaah, kita telah mengetahui sebaiknya imam jangan berada di tempat terlalu tinggi, tetapi sebaliknya makmum boleh berada di tempat yang lebih tinggi daripada imam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja pengajian kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung. Hari ini kita telah ambil RST, ya, RST. Minggu depan kita akan ambil UVW, yakni tajuk minggu hadapan adalah wujudnya tirai yang memisahkan antara imam dan makmum. Kalau kita tunaikan solat, di antara imam dan makmum tu ada tirai, boleh ke tidak? Tak usah kata gitulah. Katakan kita tunaikan solat, katakan solat hari raya. Dah penuh dah masjid. Kemudian dah penuh masjid, kemudian kat tengah-tengah ada road, jalan raya. Kemudian lepas seberang jalan raya ada tanah lapang. Boleh tak kita tunaikan solat di tanah lapang selepas jalan raya tadi? Ini contoh. Jadi perkara-perkara sedemikian akan kita kupaskan. Kemudian bermakmum kepada seseorang yang ketinggalan syarat atau rukun solat. Sedang kita solat, imam pula tertinggal rukun solat. Apa nak buat? Sedang solat, lepas 4 rakaat, imam terus naik bangkit 5 rakaat. Atau selepas 3 rakaat, imam terus tasyahud akhir solat isyak. Baru 3 rakaat. Apa makmum nak kena buat? Akan kita kupaskan pada pengajian akan datang. Ataupun VW. Kalau sekiranya sedang kita solat, imam sakit atau imam terbatal, kita solat jemaah,
imam tiba-tiba terbuang angin. Jadi macam mana, apa imam nak kena buat? Alamak, aku dah batal, nak buat apa? Kalau kita kat belakang imam, kita nampak imam jatuh pingsan, apa kita nak buat? Perkara-perkara begitu akan kita kupaskan nanti insya-Allah pada pengajian akan datang. Dan untuk pengetahuan para jemaah, alhamdulillah pihak Masjid Qasim telah memberitahu dan telah mengumumkan bahawasanya pengajian minggu hadapan akan diadakan secara fizikal di masjid, ya. Jadi pengajian kuliah duha kita ini akan dipindahkan semula ke Masjid Qasim mulai minggu hadapan. Ya, jadi alhamdulillah, jadi minggu hadapan bagi mereka yang boleh pergi ke masjid, maka kita akan bertemu di masjid. Kita akan mengadakan kelas seperti biasa di masjid, bawa kitab kita dan kita akan dapat bersama di masjid. Rindu tak dapat pergi masjid, ada sebagian jemaah yang lama tak dapat ke masjid. Ya. Namun kita akan tetap berusaha, moga-moga tetap dapat kita teruskan pengajian kita live di social media, supaya teman-teman yang lain tetap dapat mengikuti kuliah live kita ini di social media. Jadi kalau mereka-mereka yang tinggal di kawasan timur boleh pergi ke Masjid Qasim pada pengajian akan datang. Yang mereka yang berjauhan, saya tak tahulah ya ada ke tidak teman-teman yang tinggal jauh daripada Masjid Qasim di program kita ni. Mungkin kalau ada dapat beritahulah ya, kita ni daripada mana. Mungkin ada tinggal Jurong, ada tak tinggal Bukit Batok, ada tak daripada Malaysia mungkin. Kalau ada boleh tulis tempat komen tu, jadi dapat kita saling kenal bahawasanya ada pelajar-pelajar kita yang daripada jauh mungkin. Bagi mereka yang memang jemaah Masjid Qasim, kita akan bertemu pada minggu hadapan insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Sebelum saya menutup majlis, kita lihat di antara kita ada soalan ke tidak. Kalau ada soalan, boleh kita kupaskan soalan tersebut. Baiklah, kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.